Okey, yang ketiga, apabila telah tamat dan selesai membuat anda punya borang, tak semestinya 5 page macam saya buat. Mengikut kreativiti tuan-tuan dan puan-puan. Mengikut jenis penyakit yang tuan-tuan dan puan plan nak buat. Saya dah bagi tahu tadi, tak semestinya anda buat kepada makan tak makan, sakit tak sakit. Anda juga boleh buat seperti berpengetahuan tak berpengetahuan. Konon-konon ada satu grup ni tak berpengetahuan, anda nak tunjukkan nanti dia dapat penyakit. So macam mana pengetahuan tu nak dapat? Anda buatlah 5 kuis macam kata. 5 kuis itu boleh menentukan orang tu berpengetahuan ataupun orang itu tidak berpengetahuan. Sebab dia akan keluarkan skor, betul? Soalan 1 ada markah, nombor 2 ada markah, dia akan bagi skor lah. Alright, itu contoh adalah apabila anda nak mewujudkan sesuatu faktor dan nak kaitkan dengan satu kesan. Okay? So, cara nak enter data adalah anda pergi kepada atas kali sebelah kanan ni, namanya enter data ni. Sebelah sini, dia ada tulis enter data. So, bila saya tekan enter data, sebenarnya apa yang berlaku, Epic Info akan buka enter data menu. Enter data menu yang mula-mula kita buka tadi tu, yang ni. Dia akan mula-mula buka dekat sini, enter data menu. So, macam ini dia kata, a data table has not been created for this form. Would you like to create a data table? If I'm clicking this yes button, dia akan tanya, food data table name food starting ID 1. So ID kita 1, kita tekan OK, dia akan loading dan dia akan buka kita punya enter data menu. Sekejap saya angkat telefon je. Oh, hello, ya. Ataupun anda balik ke asrama masing-masing, malas, anda tutup semua, anda restart balik komputer ni dan sebagainya. So baru anda buka lah, anda tekan kepada enter data punya menu, tetapi anda open form anda sendirilah. Form anda yang telah anda simpan di dalam folder yang hanya anda, Tuhan dan malaikat saja tahu. Okay. So dalam kes ni, saya simpan saya punya folder dalam yang berkenaan dan saya tekan OK, maka telah wujudlah satu enter data yang berkenaan. So nampak? Dia akan bentuk seperti borang lah, borang online yang wajar diisi oleh pegawai yang akan dilantik oleh tim siasatan ni untuk mengisi maklumat. Contohlah, IK yang berkenaan pergi ke lapangan, dia akan letak nama lah, nama student yang pertama Ahmad. Okey, nombor rumah dia nombor 1 Jalan Pendeka 10 contoh Taman Ungku Tun Aminah. Contohlah Skudai. Okey, 81300. Mukim Long Line. Kata tarikh lahir budak ni berapa? 9 hari bulan 4 2021. Penipulah. Sebab budak ni baru setahun, dah masuk sekolah. Ya, contohlah kan. So dia sepatutnya pada tarikh berkenaan lah. Umur budak ni contoh 8 tahun. Okey, kita pun tanya dia. Ada IK tanyalah. Tadi pagi adik makan tak pagi? Dia tak jawab. Contoh dia tak jawab kan. So macam mana kita nak tahu kalau dia tak jawab? Tanya mak dia, bagus kita akan tanya mak dia. Minta tolong mak dia tanyakan anak dia. Okey. So dia, lepas tu mak dia pun jawab. Makan. Dia makan pagi, malam dengan tengah hari. Pagi, malam dengan tengah hari. Sekolah asrama ni sediakan 3 kali makan je. Yang lain semua puasa. Contoh. Sorry, ni lab sini juga. Ni lab sini. Lab sebelah tak ambil. Ada dekat Leci Hendra. Zan nak tolong ambil Tolong? Tak, nak tutup. Ada. Cik Azai buka. Tang Aku cakap sekejap je terus. Okey, nama kelas yang ini dah jam 4 lah. Okey. Minum daripada water dispenser, saya kata yes. Okey, dah selesai, saya akan tekan clinical pula. Okey, clinical muntah. Adik ada muntah? Tak ada. Adik ada cerit-berit? Ada. Adik ada lawyer tak? Lawyer tu apa bang? Mual-mual tu apa? Budak kan? Budak. Dia tak tahu kan? Rasa nak muntah. Entahlah. So, kita pun biar je lah. Hilang selera makan. Ada kot. Macam tu contoh. Okey, kemudian kita tanya lab. Lab kata lab dia positif. Kemudian persekitaran. Ni adalah kumpulan kes. Ni adalah budak yang berada di hospital lah. Kita tanya kan. Adik, makan tak nasi lemak? Dia tak cakap lah. Minum. Mi goreng makan tak? Makan. Sosis goreng goyang telur? Makan. Okey. Sorry. Sosis telur goyang. Nasi bujang makan. Okey. So ni contoh. Air limau. Air mata. Ni apa benda ni? Ni makan air mata air. Ya. Ni contoh lah. Ni contoh-contoh data. Status air terawat. Okey. Kemudian epidemiologi. Tarikh mula lapor sakit. Oh, yang ini ada error. Okey, tarikh mula merasa sakit. Okey, sebab apabila anda buat foodborne, anda mesti ada masa dan waktu Ini tak boleh nak masuk. Saya minta maaf, ada error ni. Sakit.
Selepas dah siap ni, anda nak pergi ke next one, anda akan tekan next lah. New record. Okey, masa mula sakit required fill. Ya Allah. Mula sakit memang required fill. Oh, tetapi saya tak letak. Okey, contohlah pukul 9, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, kita punya format adalah 9 double dot 10 double dot 00. Contoh Alright, so dah siap, maka kita akan tekan new record. So bila dah siap, new record telah diambil lah. So satu record tadi telah ada. So kita akan pergi ke next one lah. Bila kita tekan new record, maka record yang kedua akan ready untuk diambil. Ini contoh adalah apabila seseorang PPKP tu atau IK yang berkenaan bertugas akan membawa dia punya laptop ni ke lapangan. So it's quite impractical, betul tak? Tak berapa praktikal lah nak bawa komputer pergi lapangan. Kalau nak bawa iPad ataupun handphone lebih sesuai. Jadi sebenarnya anda boleh ambil anda punya file tu tadi. Ada dalam video yang saya dah pernah tunjuk di dalam Kajian Data Online. Anda boleh try tengok. Basically anda ambil kita punya questionnaire ni. Anda boleh masukkan ke dalam phone. Dan anda boleh dapat borang yang sama seperti ini. Tapi melalui phone lah. Dan anda akan simpan di dalam memory phone. Dan simpanan dalam memory phone ini tadi akan dipanggil ke dalam memory komputer untuk diambil daripada memory phone punya simpanan yang berkenaan. Faham tak? Tak faham Dia macam ibarat kita ambil benda ni, letak dekat dalam disket. So disket tu kita letak dalam phone. So buka disket tu, baca dengan menggunakan phone untuk mengisi maklumat, simpan balik dalam disket tu, ambil disket tu, masuk balik dalam komputer ni, buka balik disket tu, baru boleh keluarkan bacaan dia. Faham? Itu konsep dia lah. So macam mana cara awak nak collectkan data 100 tadi yang saya minta tu? Itulah cara dia yang paling senang yang saya boleh ceritalah. Ataupun yang paling senang lagi, awak ambil laptop awak ni, awak arahkan semua 50 orang ni, tolong key in seorang 50 kali. Itu salah satu contoh lain jugalah. Ataupun anda boleh pergi kepada apa yang dipanggil sebagai share lah. Bukan share, dia tak ada share, dia panggil apa? Publish. Kejap Dia akan publish benda ni. Kalau kita pergi kepada create form ni tadi, open recent project. So saya ambil kat sini. Dia akan ada di dalam file yang dipanggil sebagai publish to the cloud. Cloud maksudnya kita akan letak form kita ni ke dalam satu awan nano. So kita akan buka daripada phone awan nano kita. So dia akan disimpan dalam awan nano itu. Tetapi setakat ini saya cuba, masih tak berjaya lah. Sebab awan nano itu perlu disetting menggunakan server. Tapi kalau berjaya, dipersilakan. Okey, sebab dia akan ada benda yang kita perlu publishkan kepada web survey. Pardon? Ni, dia perlukan endpoint protocol based on the HTTP punya server. So anda kena ada setting untuk server lah. Which is yang setting server ni biasanya pegawai IT lah yang tahu. Sebab dia melibatkan security kan. Okey, so sebagai option, apa yang anda boleh lakukan adalah sebenarnya anda boleh copy form to mobile device. Seperti yang saya maksudkan tadi. Okay. Anda akan tekan copy. No device were found. So basically anda akan copykan bahan ini. Basically form. Apa nama ni tadi? Form apa ni namanya? Borang siasatan kes ni tadi. Anda akan copy. Anda akan ambil. Masuk dalam phone. Dan anda akan baca phone tu. Dan anda akan key in. Lepas tu dah masuk key in. Anda akan import. Ni dekat sini. Dia akan ada import. Kat sini tak ada import lah. Import akan ada dekat enter data tadi. Kat sini akan ada import data. Anda boleh import from mobile. Saya untuk kata Happy Info wajib awak buat. Yang lagi satu anda wajib juga buat adalah menggunakan kaedah alternatif. So kaedah alternatif tak lain tak bukan adalah menggunakan Google Form. Okey, semua dah tahu cara guna Google Form? Tidak tahu, saya akan tunjukkan sekarang macam mana cara nak menggunakan Google Form ya.